Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha, sehingga mereka diiring oleh Nabi, oleh malaikat sampai ke depan pintu syurga. Tu yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ati babal jannah yaumal qiyamah. Tiba aku, kata Nabi, di depan pintu syurga pada hari kiamat. Sampai depan pintu syurga, fa astaftih, maka aku minta, kata Nabi, supaya dibukakan pintu syurga. Allah menyatakan hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai depan pintu syurga. Antara ucapan yang pertama Nabi sebut ialah memberi salam. Kerana penjaga neraka syurga tak dengar. Ahli syurga berjalan untuk sampai ke depan syurga tak dengar apa. Kalau ikut-ikut macam pengawal sedang tidur, tengah tidur tempat baik, kawal pengawal jaga tempat yang ada aircon, tu kena 2 orang. Seorang tak boleh, leno. Nak tempat baik. Kalau pengawal jaga tepi jalan dia tu tak leno padah. Tempat baik, malaikat ni duduk tak dengar. Sampai Nabi depan pintu, ketuk pintu, bagi salam, baru dia buka. Wa futihat abwabuha, lalu dibukakan pintu. Wa qala lahum khadanatuha salamun alaikum. Lepas buka pintu, dia memberi ucapan sejahtera, salam kepada kamu semua sebagai ahli syurga. Betul, Nabi sampai depan syurga, Nabi bagi salam. Buka-buka penjaga syurga, ramai banyak. Ramai juga penghuni syurga. Kumpulan mana? Ikut geng. Geng Masjid Lama. Geng Masjid Daerah. Ada? Ada? Hak mari sini lah. Allah Alam. Nak ikut geng. Geng Masjid Lama tu itu doa. Tak boleh kita tu doa untuk kita sama-sama bertemu semula. Suasana yang kita hari ni tengok muka kenal, besok jumpa balik loh. Hang ada juga. Alhamdulillah. Mana pengusi? Pengusi tak ada yang wali. Takkan pengusi pintu tu lagi. Contohnya. Mana jiran-jiran kita, mana geng kita, tak ada. Na'udzubillah. Ini antara persoalan yang bukan bermula pada hari itu, bermula di alam roh. Kita mati, tuan-tuan, orang roh dah bertanya mana dia pergi, sama tempat yang baik atau tempat yang tidak baik. Kalau pergi tempat baik, kita sampai tempat baik, tuan-tuan, orang tanya mana sahabat kita dulu sakit lama, dia mati lama dah, tak ada sini. Na'udzubillah min dzalik. Dia pergi satu geng lagi, geng yang menerima azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan bayangkan persoalan yang disebut oleh Nabi SAW. Nabi sampai depan pintu syurga, ketuk pintu, bagi salam. Maka bukalah pintu syurga, orang yang menjaga syurga. Soalan yang pertama ditanyakan oleh penjaga syurga, man anta? Siapa kamu? Fa'aqul Muhammad. Lalu berkata Nabi, kata, akulah Muhammad. Fayaqul, maka penjaga syurga berkata, fayaqulu bik, aku berkata pada engkau, wahai Muhammad, umirtu alla aftah, aku diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk membuka. Aku diperintahkan oleh Allah untuk membuka pintu ini apabila engkau mengetuk. Dan aku tak dibenarkan membuka pintu ini kalau orang lain yang mengetuknya. Kata malaikat, umirtu alla aftaha li ahadin qabla, aku tak boleh buka pintu ni siapa-siapa pun yang datang sebelum kau. Tuan-tuan, kenapa disebut siapa-siapa yang datang sebelum kau? Kerana ada manusia yang hidup atas muka bumi ini, dia buat amalan yang mungkar, buat amalan yang jahat, buat amalan yang keji, tapi hatinya bercita-cita untuk menjadi penghuni syurga. Orang yang terlibat dengan dosa besar, dia tengok mudahlah tengok orang kafir. Kata David Arumugam, betul ya? Ku nantimu di pintu syurga. Cikgu ni try tengok lagu kumpulan Eddie Cat.
Ada kematian. Orang yang bukan Islam, tonton tengok drama Cina tersebut syurga. Tak, drama Cina. Tak. Hatta orang putih, orang barat hari ni dah buat filem mereka mengisahkan tentang kehidupan selepas mati. Ada filem yang keluarkan menggambarkan suasana dunia kiamat. Puak ni bukan tak percaya dengan adanya kiamat, adanya azab, adanya nikmat. Tapi kekuatan nafsu mereka yang lebih kuat daripada kekuatan akal tolak segala apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat jamaah rahimahumullah. Persoalan yang disebut pada kita, sampainya Nabi bersama dengan pengikut Rasulullah depan syurga, salamun alaikum, istilah salam, ucapan penghuni syurga. Setiap kali kita berjumpa adalah kita memulakan dengan kalimah salam. Assalamualaikum dan selamat, salam satu Malaysia. Dah masuk syurga dah lah. Aku nak peringat. Salam satu syurga. Wallahualam. Nah, ni penghuni syurga dia buat apa tak ada dosa dah waktu tu. Dah. Kalau dia sebut Assalamualaikum pada malaikat penjaga syurga dan salam satu Malaysia. Sah. Orang Malaysia. Ni dia Malaysia. Tentang kita buka hadis. Terrujuk dalam kitab Bahrul Mazi. Di antara doa yang Nabi pernah baca, Nabi pernah minta, ya Allah selamatkan umat aku daripada fitnah, bala, peperangan, pergaduhan sesama jenis. Dan doa ini ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lepas Nabi rasa doa dia ditolak, dia minta, ya Allah, ini antara mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi nak tengok bagaimana suasana masyarakat selepas aku wafat. Dunia ni besar. Disebutlah hadis dalam kitab Bahrul Mazi, bagaimana dunia ini dikejutkan oleh Allah Taala dan Nabi melihat masyrik wa maghrib, timur dan barat, tak perlu nak menjengukkan kepala. Faham? Dunia kita nampak besar ni, tapi diberi mukjizat oleh Rasulullah. Allah Ta'ala mengecilkan dunia. Nabi nampak masyrik dan Nabi nampak maghrib, nampak timur, nampak barat. Sama tak? Tak perlu nak langut. Dunia depan Nabi, Nabi nampak keadaan masyarakat yang berjaya diislamkan sehingga Parsi dan Rom. Dan Nabi melihat keadaan masyarakat selepas jatuhnya kerajaan Islam, kesemua nampak. Bahkan Nabi sebut ada masyarakat umat Islam yang diberi kuasa masih tidak melupakan ghanimah, berebut harta pun Nabi nampak. Itu kerajaan yang dah Islam, pemerintah yang dah Islam pun masih tidak meninggalkan harta benda. Ghanimah ni zaman dulu, ghanimah harta benda emas perak. Ghanimah zaman kita berubah. Ghanimah zaman kita apa dia? Projek balok. Ghanimah zaman kita ahli MPT. Apa lagi? Ghanimah zaman kita nak diraihkan. Aku datang empat ayat jaga. Ni ghanimah. Nabi nampak macam dunia duduk depan Nabi nampak, ni dia puak Melayu, ni dia puak Parsi, ni dia puak Rom. Yang Nabi kata puak Parsi yang berkulit merah, puak Rom yang berkulit kuning. Kita buka hadis tu, kenapa Nabi sebut merah? Kerana tubuh badan yang akhirnya berlaku dengan bukan sekadar ghanimah, berlaku musibah yang besar, terbukanya penzinaan. Kulit merah tuan-tuan, kulit kita merah, bukan kuning. Kulit warna apa? Cam. Sawo. Bukan sawo matang, sawo tak matang. Nak kata coklat hitam tak hitam, tengah-tengah. Hak ni pun Nabi nampak. Tuan-tuan bayangkan suasana yang diperlihatkan oleh Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup atas muka bumi tapi tidak lagi bertuhankan Allah Subhanahu wa taala. Okey, kata Allah lagi, Assalamualaikum, selamat semua lah. Bakar mari sihat bakar. Nak tengok
penghuni syurga, penjaga syurga tengok dah tak bunyi bising, duduk diam-diam, diberikan ucapan salamun alaikum tibtum, maka berbahagialah kamu. Diberi ucapan salam dan berbahagialah kamu. Fadkhuluha khalidin. Masuk ke semua. Fadkhuluha khalidin. Maka semua masuk, duduk dalam keadaan selama-lamanya sebagai penghuni syurga. Syurga ini tidak akan dibuka, kata Nabi, melainkan aku dulu, Nabi dulu yang akan sampai merasmikan pintu syurga. Mengikut riwayat dan wafi riwayat, selepas semua penghuni syurga masuk, hak ni puak yang tak perlu dihisap, tak perlu dibicarakan di padang mahsyar. Sama juga hak neraka tadi, termasuk neraka tanpa bicara, tanpa hisap, masuklah. Kalau bicara pun confirm lah. Ambil dah mana-mana peguam pun memang terbukti bersalah. Ambil kapasiti, saya tak tahu. Ambil peguam terbaik pun dah kalau terbukti bersalah, memang tempat dia neraka. Sama juga penghuni syurga, tak payah bicara, tak payah timbang dah pasal amalan kebaikan, lebih banyak daripada amalan keburukan. Puak ni masuk, dibawa ke syurga. Dalam dua puak, satu ke syurga, satu ke neraka. Dua puak tambah hisap. Ikut riwayat, lepas dah semua dah masuk syurga, Nabi berpatah balik ke padang mahsyar dan Nabi bersujud memohon agar umatnya disegerakan hisap. Yang duduk atas araf tadi, duduk atas tembok, tengok sebelah kiri nampak azab neraka, tengok sebelah kanan nampak nikmat syurga. Puak ni akan turun dan akan diberi syafaat oleh Nabi SAW. Dan sebelum bertemu syafaat Nabi, berpuluh tempat mereka ini akan merayu, bawa berbagai sorak sokongan. Macam mana dunia lah, sorak sokongan nak dapat pinjaman PTPTN yang dia kena bayar. Tentang pasal-pasal rugi dah pinjam PTPTN ni. Kalau kita boleh pinjam berpuluh juta tak payah bayar. Dunia lah, pinjam 3-4 ribu ni kena bayar. Pinjam banyak-banyak tak payah bayar, dilupuskan kira. Wallahu'alam. Bawa berbagai sorak sokongan, wahai Nabi Adam, tolong sign sikit. Recommend. Adam kata aku tak tahu surat mana ni. Aku tak tahu lagi. Jumpa Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, kamu ni Khalilullah, bapa agama kami, tolonglah recommend sikit. Nah, duit RM20. Rasul Ibrahim kata aku tak tahu lagi. Tak ada siapa. Pakat merayu tu bukan seorang pun, beribu, beratus ribu, tak tahu banyak mana masyarakat yang ulun nak cari recommend untuk menyelamatkan kita daripada azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Sampai depan Nabi, kita akan minta, ya Rasulullah, tolonglah aku, selamatkan aku daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita waktu itu ada sedikit amalan dan kekurangan amal maksiat, mudah-mudahan kita diberikan syafaat, asalkan kita diakui oleh Muhammad, engkaulah umat aku. Waktu itu kita akan mendakwa, ya Muhammad, akulah umat kamu. Betul ke? Betul ya Rasulullah. Setiap tahun dulu aku terlibat dengan ya Hanana. Setiap tahun aku berselawat. Ramai-ramai pekat selawat sambil menari. Sambil berjoget tapi duduk sila lah. Itu dah tarian hari ni. Pakai serban putih, jubah putih, tengok putih, tapi terlibat dengan program tarian yang konon-kononnya dibolehkan oleh syarak. Ini antara benda yang berlaku hari ini dan ramai juga peminatnya. Na'udzubillah min dzalik. Tuan-tuan muslimin jamaah rahimakumullah. Merujuk dalam hadis ini, tahdithu atraful hadis, bahawa kita akan sentiasa meminta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersama dengan baginda, bukan sekadar di atas muka bumi, tapi nak bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dibawa ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Oleh yang demikian, apakah kita menyediakan persiapan yang seiring sama dengan persiapan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai syarat kelayakan kita untuk bersama dengan Rasulullah? Maknanya jangan kita buat benda yang dilarang oleh Nabi, buat benda yang disuruh Nabi. Mudah-mudahan kita bersama dengan Rasulullah. Kalau kita buat benda yang Nabi larang, yang Nabi suruh kita tak buat, agak-agak nak himpur lah.
nak selamatkan kita, nak ngakukan kita depan Rasulullah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita menyediakan diri kita, geng masjid lama ni istiqamah dengan masjid lama, dan istiqamah dengan kebaikan, dan kita membenci sebarang bentuk kemungkaran. Mudah-mudahan kita bersama diiringi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni syurga, insyaallah taala biiznillah. Mudah-mudahan kita mendapat keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza, astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Takbir. Allahu akbar.